bukan yang macam kita duk anggap malu tutup muka, jalan tunduk sampai belaga dinding, belaga tiang. Malu ni dia ta'rif dia. Malu ni dia ta'rif dia khuluqun, ni akhlak. Dan akhlak ni bukan benda yang tak boleh dibuat-buat. Kalau benda yang dibuat-buat tu namanya berlakon, dia tak jadi. Jadi akhlak ni benda yang sebati, yang datang daripada hati. Itu dipanggil akhlak. Jadi malu ni akhlak. Yub'asu anit tanjidnubi al-qabih. Satu akhlak yang mana menyebabkan bila mana kita ada perasaan tersebut, menyebabkan kita ni tak menjauhkan daripada buat benda yang buruk. Itu malu. Contohnya kalau dia duduk seorang-seorang, dia ada handset, dia ada TV ke sebagainya, nak tengok benda yang haram, benda-benda aurat dan sebagainya, dia rasa malu. Kenapa malu ni bukan benda yang berlakon, benda yang mana datang daripada hati. Kalau ada datang daripada hati tersebut, maka automatik dia akan menjauhkan seseorang daripada buat benda-benda yang keji. Satu. Itu ta'rif tu penting. Jadi masa saya dekat Azhar dulu ni, kami diminta untuk hafal ta'rif. Itu dia. Tak hafal, memang syekh-syekh marah lah. Kena pula syekh garang, turun kat anak murid pun jadi garang sikit. Jadi tengok hari ni orang panggil apa? Dan juga malu ni juga yang pertama sifat dia menjauhkan kita ni daripada buat benda yang keji. Sama ada ketika mana kita seorang-seorang ataupun kita di khalayak ramai, dan juga menggalakkan kita ni untuk buat benda baik. Untuk buat benda yang baik. Jadi hal ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, inna mimma adrakan nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan yang telah didapati daripada nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Pesankan semua ni, idza lam tastahyi, bila mana kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang kamu suka. Ini agak-agak macam mana? Ancaman ke ataupun galakan? Boleh jadi dua. Seperti mana dulu kita pernah ceritakan, kalau dulu mak ayah marah kita kalau balik lambat, balik pukul 11 tak apa, pukul 12 tak apa balik. Tu nak suruh balik pukul 11 malam ke pukul 12 malam ke, nak suruh balik awal tu. Tu bahasa dia tu. Perli, tapi ancaman tu sebenarnya tu. Ni Nabi bagi ancaman. Kalau tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Hari ni ramai semua yang tak malu ni, tuan-tuan. Dekat media sosial ni semakin dah hilang dah sifat malu tadi tu. Semata-mata nak dapat likes, nak dapat view ke sebagainya. Hak teruk lagi dah PKP sampai 2 tahun ni, tak kenal dah baju dalam rumah, baju yang luar rumah. Bahkan ada pula yang mana orang ambil video viral, orang lelaki pakai baju kelawar, pergi ke restoran. Ya Allah. Dia pun tak kisah nak kata apa. Kelawar kalau tengok pun, aku pun tak nak pakai macam ni. Boleh pakai. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kisahlah. Apabila malu ni Nabi kata sudah hilang, fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang kamu suka. Ini ancaman. Dan juga di sini bahawasanya disebutkan apa lagi dia, Nabi pesan kepada kita di sini, maksud dia dia jangan buat supaya kamu ni malu satu hari nanti. Maka berjaga-jaga. Sebab tu ada seorang sahabat komen, ya Rasulullah, ni kawan kami ni malu sungguh. Geram saya. Bahasa kita macam tu lah. Itu bahasa kita lah. Ya Rasulullah, ni malu sungguh dia ni. Suruh dia bercakap sikit Rasulullah, suruh dia main depan sikit, malu sangat ni. Maka Nabi mengatakan apa? Al-haya'u khairu kulluhu. Malu ni semuanya baik. Jadi malunya sahabat tersebut, malu yang kena pada tempat dia. Malu yang tak kena pada tempat banyak. Contohnya Nabi cerita 3 orang sahabat. Tengah dalam majlis ilmu ni, seorang ni tak malu, terus nampak ni masuk depan, duduk depan terus. Yang kedua malu-malu sikit, duduk tengah, nyorok-nyorok sikit. Hak mana ada tiang, hak belakang orang, hak tu dia ambil pot. Yang ketiga lagi malu terus. Dah lewat dah ni, lari terus daripada majlis ilmu. Tak jadi ni, satgi ustaz marah pula, dah lewat dah, balik terus. Maka sahabat pun cerita dekat Nabi pun cerita dekat sahabat, mahukah aku ceritakan kepada kalian ni 3 orang. Orang yang pertama, mereka ni tidak malu kepada Allah, dia berkehendak nak menuju kepada Allah ni. Maka Allah Ta'ala pun berikan rahmat kepadanya yang besar. Yang kedua malu sikit, dapat rahmat kurang sikit. Yang ketiga malu daripada Allah Ta'ala, maka menyebabkan Allah Ta'ala pun tak berikan rahmat kepada dia.
Maka sebab tu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu ni Nabi kata apa? Ilmu ni tak akan dapat kepada dua golongan lah. Mustahyin wa mustakbir. Kepada geng pemalu. Malu nak mengaji. Malu nak hadir ni. Malu tak jadi. Kemudian yang sombong tak jadi. Yang sombong ataupun yang belagak ni semua tidak akan jadi. Untuk ilmu dia akan lari daripada dia. Maka di sini tengok bagaimana sifat malu Nabi SAW ni. Malu ni ada dua lah. Jadi kita sebut tadi malu ni datang daripada hati, akhlak. Jadi sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-haya'u wal imanu qarana'un. Malu dan juga iman ni dia tak boleh pisah, duduk sekali. Jadi malu ni kita nak sebut dia bukan benda yang berlakon, benda yang datang daripada hati kita. Kalau datang daripada hati, dia akan jadi sebati, insya-Allah. Buatlah macam mana pun, ketika di hadapan orang ke, ketika mana sendirian ke, tetap juga dia akan ada perasaan malu dengan Allah Ta'ala. Betul, tengoklah. Malu ni kita kalau terjemah malu dengan Allah ni, dia rasa malu nak lewat semayang dia. Dia rasa malu kalau tak baca Quran. Dulu kita pernah cerita apa tu? Pak Teh Isa Mahang kan. Pak Teh Isa Mahang rahimahullahu ta'ala ni yang duduk di Kulim Kedah ni, kalau ambil wudu, beliau akan letakkan satu bekas. Ambil wudu, letak pula bekas bawah tu. Orang tanya, Pak Teh, kenapa buat macam ni? Saya ni malu dekat Tuhan. Kalau ketika mana berwuduk saya bazirkan air. Subhanallah. Lagi cerita yang masyhur juga, orang bagi tengah bawa kereta tu, orang kupas buah rambutan. Peganglah. Duduklah kereta tak makan. Tak makan kan Pak Teh buah rambutan? Makan. Awak pegang saja. Sagi saya makan. Rupanya tunggu kereta berhenti baru makan. Suap. Pak Teh kenapa tadi tak makan? Saya ni malu dengan Tuhan. Kalau makan dalam keadaan kereta berjalan, seakan-akan saya makan berdiri, makan berlari. Subhanallah. Itu malu. Kita ni Allah, atas motor boleh makan. Hak mana orang duk driver paling seronok. Makan bang. Suap Allah. Paling syok itu lah. Nikmat waktu tu. Jadi dia panggil apa tu? Bukan benda yang buat-buat, tapi benda yang datang daripada hati. Sebab tu Nabi mengatakan apa? Al-haya'u khairu kulluh. Malu ni semuanya baik. Cuma malu yang tak baik itu malu yang tak kena pada tempat.